Okey, so kita akan ada lagi satu topik baru yang kita nak belajar sekarang. Namanya adalah korelasi ataupun correlation. Okey, correlation secara umumnya ada dua jenis. Pertama adalah Pearson. Satu lagi adalah Spearman. Apa dia? Pearson, nama dia dalam IC. Nama IC lah, nama panjang dia. Pearson Product Moment Correlation. Apa dia? Pearson Product Moment Correlation. Ini nama panjang dia lah. Spearman ni pula, nama panjang dia apa? Spearman Product Moment juga. Bukan. Oh, ni mari ikut ya. Spearman Row Correlation. Ini nama panjang dan nama pendek ni hanya untuk pengetahuan lah. Tapi tuan-tuan tahu dah, Pearson tu untuk apa? P adalah untuk Pearson. Ya, adalah untuk data yang normal. Baik, saya hijaukan di sini. Supaya tuan-tuan nampak bahawa Pearson Product Moment Correlation adalah untuk data yang normal. Sedangkan lagi satu kawan dia adalah Spearman Row Correlation. Ini adalah untuk data yang pandai, tak normal. Dan anda kena jelas juga bahawa Spearman Row Correlation ni bukan sahaja boleh digunakan untuk data tak normal, tetapi untuk data yang ordinal. Faham Ordinal ni data apa? Data berurutan kan. Contoh anda nak tengok, kan kita ada soalan daripada stres tadi, soalan 1, soalan 2 sampai soalan 21 kan. Setiap soalan tu adalah ordinal scale, betul tak? Jadi kita nak tengok ada tak perkaitan ordinal scale setiap soalan dengan contohnya anda punya umur. So bolehlah gunakan Spearman sebab dia tidak tertakluk kepada ujian normality. Okey, setakat ni jelas? Jelas atau tak jelas ke nak suruh saya ulang balik daripada Assalamualaikum pagi tadi? Saya teruskan. Baik. Tuan-tuan dan puan yang mulia Allah SWT sekalian, saya akan teruskan lagi. Kali ini anda kena jelas bahawa correlation ini dia mempunyai nilai statistik ataupun ujian statistik, step dia sama je. Dia ada 5 step jugalah, 5 step hypothesis testing dan dia lebih mudah. Apa dia? Dia sangat mudah nak buat. Tetapi dia ada syarat, ya. Ada syarat-syarat. Syarat-syarat untuk korelasi. Pertama, data mestilah dalam bentuk numerik. Ya. Boleh tak nak guna jantina dengan umur? Boleh. Tak boleh lah. Sebab jantina adalah kategori. Betul tak? Umur adalah numerical. Jadi tak boleh guna korelasi. Kena guna chi-square. Yang itu saya akan cerita sekejap lagi. Baik, syarat yang kedua adalah kena mengikut data tabulation. Ya, ataupun kita panggil sebagai dia punya normality lah. Normality. Kalau data itu normal, maka anda boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai Pearson. Kalau normal, pakai Pearson. Kalau tak normal, pakai apa? Spearman. Okey. Dalam kita punya hypothesis testing ataupun apabila belajar tentang korelasi ni, anda kena faham konsep slope. Apa dia? Slope ya. Kalau dalam bahasa kanak-kanak baru nak mengeja ni, dia kata slope. S-L-O-P-E. Slope. Slope ini adalah diterjemahkan dengan huruf statistik P sengit. Ni P macam ni, P tegak. Macam ini P sengit. Macam ini namanya P terbalik. Faham P terbalik. Kalau macam ini namanya senyum. Faham Contohlah Tapi secara statistiknya dipanggil sebagai P-naught P-naught. P-naught ni dia sengit lah, P sengit. P sengit sama dengan kosong adalah bermaksud apa dia? Slope sama dengan kosong. Faham tak? Tak faham Slope sama dengan kosong bermaksud awak ada X, awak ada Y. Katakanlah X ini adalah kelajuan kereta. Contoh. Y ini adalah jumlah peluh. Contoh. Jumlah peluh yang keluar. Jadi semakin laju kereta, semakin banyak peluh. Dia memang tak ada kena-mengena lah peluh dengan kereta punya laju. Faham? Itu yang saya nak cerita. Bila tak ada slope. Ni tak ada slope lah. Dia tak ada kecerunan. Faham Contohnya awak cuba mengkait-kaitkan. Sebab itu saya kena bagi tahu, bila you belajar statistik, you kena juga belajar dengan body of knowledge you. Bidang kamu lah. Contoh kamu tahu, apabila orang itu mempunyai ukur lilit pinggang yang besar, maka berat badan dia juga akan besar. Ini contoh ini contoh. Jadi, tuan-tuan dan puan kena faham konsep slope. Apabila slope sama dengan kosong, maka dia adalah tidak mempunyai gradient ataupun dia tidak mempunyai perkaitan. Kalau kita buat jadual, kita ada X data dan Y data, maka datanya akan macam ini.
Titik-titik tu adalah saya mempelotkan datanya. Faham tak? So kalau saya buat garisan dia menegak. Maknanya tak ada slope. Faham? So itu bahasa statistik. Kalau dalam bahasa penulisan kita akan kata apa? There is apa? There is no relationship. Relationship between apa? X and Y. Ya Allah, pandai saya sikit jawapan tu. Ataupun kita kata there is no relationship between our IV and also D. Ya Allah, makin petang makin pandai. Ini nak kena balik awal ni. Betul? Bagus, betul. Betul je tu semua awak cakap tu Okey. So mari kita sambung balik kita punya cerita yang betul ni tadi. So kita dah tahu P naught sama dengan kosong. So kalau saya kata P naught ataupun P sengit tidak sama dengan kosong, maknanya apa? Maknanya dia ada slope. Maknanya dia ada slope. Tapi slope dia, bila kita kata tidak sama dengan, maknanya slope dia boleh jadi lebih besar daripada kosong ataupun kurang daripada kosong. Dengan kata lain, slope yang positif dan juga slope yang, ya Allah pandainya. Betul lah tu. Jadi, bila kita buat korelasi, kita boleh tengok contoh seperti ini. Ini dipanggil sebagai P naught is equal to 0. Maknanya tidak ada slope. Sorry. Macam mana dia boleh keluar macam tu? Hai, kita pergi! Macam mana nak tekan? Exit. Ada tiga exit sini. Oh, macam nak susah exit je. Sekejap lagi saya exit. Okey. Kita ada yang kedua. Contohnya adalah P naught is more than 0. Ini dipanggil sebagai positive correlation. Okey, positive correlation. Dan kita ada yang terakhir dipanggil sebagai, ya Allah pandainya. Betul tak? Negative correlation. Jadi, perkaitan-perkaitan ini tuan-tuan akan dapat daripada mana? Tuan-tuan akan dapat daripada nilai R. Apa dia? R. Jadi, bila awak buat korelasi, maka dia akan bagi nilai statistiknya. Nilai statistik, yang macam kita buat juga yang tadi, sama je. Nilai statistik dia adalah R. Kita panggil sebagai R value. Dan lagi satu dia akan bagi juga P value. Okey, setakat ini jelas? Jelas ya? Okey. Mengikut ulama-ulama research ya, R ini ada dua makna. Ma maknaha fi hazihil R? Apa makna dua R ni? R ini dapat diterjemah dengan NOR. NOR ni adalah nature of relationship. Nature of relationship. Relationship. Maknanya dia ada dua fungsi dekat sini. Bila awak tengok R value tu, dia ada dua makna. Makna yang pertama, dia membawa kepada direction. Contoh, negatif 0.783. Negatif ini menunjukkan dia adalah negative correlation. Faham tak? Yang kedua adalah strength. Strength apa dia? Ya Allah pandainya. Betul, kekuatan. Selain daripada nilai R ini, contohnya negatif 0.783 menunjukkan direction, nilai dia nak menghampiri nombor berapa itu juga menentukan kekuatan dia. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu amaran bahawa R value mestilah dalam julat tambah tolak 1. Faham? Maknanya daripada negatif 1 sampailah positif 1. Kalau anda kira nilai R, anda dapat 4.3. Salah kira lah. Sebab R tidak akan lebih daripada 1 ataupun lebih daripada negatif 1. Jelas? Dia mesti dalam julat tambah tolak 1. That's why saya kata dia ada dua makna. Makna yang pertama adalah arah. Berdasarkan ada negatif ke tak ada negatif. Kalau ada negatif, maknanya negative correlation. Kalau tak ada negatif, maknanya positif. Yang kedua, strength. Nilai yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat bila kita gunakan korelasi ni, dia dibahagikan kepada dua mazhab. Apa dia? Dua mazhab. Mazhab yang pertama dinamakan sebagai Cohen. 19 berapa ni saya tak ingat. 1955 kot. Mazhab Cohen ni dia ada bagilah makna-makna bagi nilai R tu. Saya tak pakai mazhab ini. Saya pakai mazhab yang nombor 2 dinamakan sebagai Clifford Rule of Thumb. Apa dia? Clifford Rule of Thumb. Clifford Rule of Thumb ni dia agak bagus sikit sebab dia memang asingkan mengikut kefahaman kita ya. Jika anda tengok nilai R value kamu tu kurang daripada 0.2. Contoh anda dapat negatif 0.198. Maknanya kurang daripada 0.2. Betul? Ianya dinamakan sebagai
apa nama ni, bukan low, dia dinamakan sebagai negligible. Negligible. Maksudnya perkaitan yang boleh diabaikan. Jelas. Kalau dapat 0.2 sampai 0.4, yang ini dipanggil sebagai low. 0.4 sampai 0.7, yang ini dinamakan sebagai moderate. Kemudian kita ada 0.7 sampai 0.9, yang ini dipanggil sebagai high. Dan 0.9 ke atas dinamakan sebagai very high. So contoh, negatif 0.853. Cuba cerita dengan saya dia punya NOR. NOR dia apa? Apa NOR dia? Pertama, direction. Positif ke negatif? Negatif. Kemudian nilai dia dalam julat apa? Negligible, low, moderate, high, very high. So jawapan dia, NOR bagi nilai ini adalah negative high relationship ataupun negative high correlation. Faham tak? Bila saya tanya lepas ni, NOR dia apa? Jangan buat tercengang pula yang nama NOR. NOR tu adalah nature of relationship. Nature of relationship. Nature of relationship. Okey, jelas? Contoh lain. Negatif 0.436. Apa dia? Apakah dia punya NOR? Direction negatif. Dia punya strength. Saya suka jawapan tu. Jawapan dia adalah negative moderate relationship. Okey, kalau saya punya R value adalah 0.785. Okey, 0.785. Positif apa? Positive high relationship. Okey, yang seterusnya 1.326. Bagus, seorang je yang nampak. Sebenarnya jawapan dia salah kira. Itu je jawapan dia. Tak ada dia positif-positifnya. Dia mana boleh lebih pada satu. Ini soalan KBAT. Kebat ya. Kebat ni apa? Kebat adalah kemahiran berfikir aras termampu. Okey, itu contoh dia. Bagus. Ada yang sedar. Itu bagus. Alright. So tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Baik, mari kita belajar hipotesis dia. Hipotesis dia simple je lah ya. Kita ada step dia ada 5 lah. Step hipotesis kita ada 5. Step hipotesis kita ada 5. Macam biasalah. Step 1 apa dia? Null dan juga alternatif kan. Okay, apa kita punya null? Contoh. Saya nak melihat perkaitan antara umur dan stres. Senang je. Umur adalah saya punya IV, stres adalah saya punya DV. Dua-dua ni numerik ke bukan numerik? Dua-dua ni adalah numerik. Baik. Apakah null saya? There is pandai. There is no significant. There is no significant apa? There is no significant relationship. Ya? Ataupun anda boleh gunakan perkataan there is no significant correlation. Okay? There is no significant correlation between. Ya? Between apa? Between age and stress. Pandai. Itu cara dia. Tak apa. Kalau tersilap, itu biasalah. Sebab ini first time kita nak belajar tentang ni kan. Okey. So, apa juga alternatif dia? Alternatif dia apa? There is pandai. There is significant. There is significant relationship. Saya tak suka gunakan sangat relationship correlation ni. Biasanya saya akan cakap terus correlation. Kan easy kan? Saya minta maaf. Kenapa dia asyik keluar? Mungkin dah panas sangat kan? Dia dah penat kan? There is significant relationship between age and stress. Okey, jelas eh? Step 2 alpha lah. Okey, step 3. Step 3 apa? Run and calculate. Apa yang anda perlu run? Apa yang anda perlu run and calculate and report? Apa yang anda perlu report? R value. R value ni akan ada dua benda, iaitu positif ataupun negatif. Kemudian strength ya, strength. Yang ni jangan lupa. Ini dipanggil apa? NOR. Boleh? NOR? Boleh. NOR pula. Boleh NOR. Kemudian yang kedua adalah P value. P value adalah nilai P value lah Kalau dia kurang daripada alpha, kita reject macam biasalah Step nombor 4 apa dia? Decision. Less than alpha, reject. More than alpha, fail to reject. Okey, step yang kelima, makin dah tak ikhlas tulis kan? Lenguh tangan Step yang kelima apa dia? Conclusion. Okey.
Makin dia tak faham, alah sama je tulisan saya dengan tulisan doktor-doktor awak tu. Sama je. Okey, dah siap. Mari kita buat sama-sama. Ya, dah ready belum? Dia keluar lagi sekali. So, saya tekan exit lah. Okey. So, mari kita buat sama-sama. Cara dia adalah seperti berikut.